Salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan hasil inovasi kami bagi pertandingan inovasi pendidikan dan teknologi kebangsaan tahun 2021. Kumpulan ini terdiri daripada Cikgu Sufiana Putri Yusuf sebagai guru pembimbing kami, dan Elaine Meun Jimin, Jilorisa John, Ezlin Alois alias Lois, Florisa Tiau, dan Kalista Francis. Tajuk inovasi kami adalah Royal Pubo, yaitu Royal bermaksud pelajar dapat menguasai tajuk suku kata, dan Pubo pula bermaksud putul boros ataupun suku kata. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada tujuan bagi inovasi ini. Yang pertama kita dapat lihat di sini ialah membantu pelajar untuk menguasai kemahiran membaca dalam bahasa Kadazan Dusun. Dan yang seterusnya ialah inovasi yang kami hasilkan ini adalah untuk mencetuskan minat pelajar dalam subjek bahasa Kadazan Dusun. Dan yang terakhir ialah memberi keseronokan kepada pelajar semasa proses PDP. Latar belakang ataupun sinopsis bagi inovasi kami adalah proyek inovasi ini tercetus apabila didapati bahwa kebanyakan murid kurang menguasai kemahiran membaca dalam bahasa Kadazan Dusun karena mereka kurang didedahkan dengan kemahiran tempo literasi bahasa Kadazan Dusun, memandangkan masih dianggap kurang penting. Selain itu, kami turut mendapati bahwa dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Kadazan Dusun masih kurang bahan bantu mengajar yang menarik. Rasional kami membangunkan inovasi ini adalah disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah Royal Pubo sesuai digunakan oleh semua pelajar karena mesra pengguna, yaitu boleh digunakan secara online dan juga offline. Yang kedua adalah Royal Pubo dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari dan menerokai bahasa Kadazan Dusun. Seterusnya, kita beralih pula kepada cadangan tindakan pelaksanaan inovasi. Dalam menghasilkan inovasi ini, kami telah melakukan beberapa prosedur. Yang pertama, mengenal pasti tajuk yang diajar. Dalam hal ini, kami telah mengambil salah satu topik dalam bahasa Kadazan Dusun, yaitu suku kata. Yang kedua, mencari bahan dan maklumat, yaitu mendapatkan bahan dan maklumat daripada pelbagai sumber seperti internet. Baiklah, kita beralih kepada kaedah pelaksanaan inovasi. Terdapat 3 kaedah, yaitu yang pertama, membuat lakaran sebagai panduan perangkaan proyek inovasi. Seterusnya, membuat coding dalam aplikasi Scratch dan menggabungkan elemen grafik dan latar audio. Dan yang terakhir adalah menilai persembahan inovasi. Seterusnya kita akan beralih kepada skop perbezaan antara sebelum dan selepas inovasi bagi proyek BBM ini, khas untuk pengajaran dan pembelajaran murid khususnya dalam subjek bahasa Kadazan Dusun. Kita dapat lihat dalam jadwal tersebut ada tiga aspek yang kita dapat lihat sebelum inovasi dan juga selepas inovasi. Yang pertama ialah kurang mesra pengguna bagi skop sebelum inovasi, tetapi apabila selepas Berikut merupakan coding yang digunakan dalam menghasilkan inovasi ini. Pada permulaan permainan ini, terdapat arahan bagi memberi panduan kepada pelajar, dan permainan ini mempunyai 2 tahap kesukaran.
Tahap pertukaran yang pertama adalah pelajar diminta untuk menyusun semula suku kata dengan betul. Dan ini merupakan soalan dan pelajar perlu memasukkan jawaban yang betul pada ruangan ini. Bayahan, tepat panimarmo. Dan pelajar akan meneruskan sehingga tahap pertukaran yang kedua. Hongarano ngarantua ua id gambar, maya kutul boros di poin tepat. Dan ini merupakan tahap kedua, yaitu pelajar diminta untuk memberi nama buah-buahan yang terdapat pada gambar. Dan ejaan hendaklah mengikut susunan suku kata yang betul. Bayahan, tepat panimarmo. Bayahan, tepat Dan pelajar panimarmo. akan meneruskan permainan ini sehingga pelajar mendapat marka sebanyak 10. Dan sebagaimana yang kita lihat, perisian dalam Scratch ini mempunyai grafik, audio, dan animasi yang pelbagai yang mana mampu menarik minat pelajar. Dan secara keseluruhannya, permainan ini mampu membantu guru dan murid dalam proses PDP. Itu sahaja untuk cara menggunakan perisian ini. Seterusnya beralih kepada keistimewaan inovasi. Keistimewaan inovasi yang telah kami bangunkan ini ialah ia berkonsepkan gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Inovasi ini dilihat mampu memberikan beberapa impak positif kepada guru dan juga pelajar. Impak yang pertama adalah dapat meningkatkan minat pelajar dalam pembelajaran subjek bahasa Kadazan Dusun. Seterusnya, inovasi ini mampu memudahkan pemudahcaraan dalam proses PDP bahasa Kadazan Dusun. Yang ketiga adalah dapat memberi peluang kepada pelajar dalam Secara keseluruhannya, bahan bantu mengajar yang berkonsepkan inovasi sememangnya amat penting agar proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkesan. Walau bagaimanapun, inovasi yang telah kami hasilkan ini masih mempunyai banyak ruang untuk ditambah baik. Oleh itu, guru-guru hendaklah membuat penerokaan dalam pelbagai bidang agar mampu menguasai pelbagai kemahiran dan mendepani cabaran akan. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.